Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan sedang pendengar muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam siri pengajian kita, dan begitu banyak program yang ada dalam Radio IKIM ini. Dan saya cuma mengharapkan tuan-tuan dan puan dan pendengar sekalian sentiasa merebut peluang-peluang ini, kerana kita dalam setiap gerak-geri kita, dalam setiap aktiviti kita, mungkin ada kalanya kita memandang ringan perkara-perkara program-program agama. Bukan maksud saya meremehkan, tetapi mengatakan bahawa tak apa, nanti saya akan belajar, banyak masa lagi untuk saya belajar. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahawa setengah-setengah orang ada masa, tetapi tiada kesempatan. Setengah orang ada masa, sekarang ini dia tak gunakan, maka akan datang dia tidak lagi berpeluang. Wallahualam, pelbagai sebab. Mungkin kesihatan, mungkin kesibukan dan sebagainya. Jadi seperti yang pernah ataupun selalu yang berlaku di tempat-tempat program ilmu, kadang-kadang programnya ada, kemudian satu masa akan datang mungkin penyampainya tak ada atau pendengarnya tak ada. Malah sekarang ni kita rebutlah peluang yang ada. Kalau program program ilmu itu boleh kita hadir, boleh kita ikuti, macam di radio ini atau di sebahagian tempat yang lain, kita ikuti. Jangan kita mengatakan tak apa disebabkan setiap minggu ada, jadi kita akan dengar minggu depan lah, nantilah. Mungkin Allah takdirkan kita sibuk, atau penyampai itu pula sibuk, ataupun program itu pula tak ada. Wallahualam. Maka kita sentiasa merebut peluang untuk mengikuti pengajian. Jangan sekali-kali kita menangguhkan keinginan kita untuk menuntut ilmu. Dan sebahagian ulama' menasihatkan bahawa bila kita berkesempatan untuk menuntut ilmu dan kita tidak mengambil peluang, maka berkemungkinan yang kita terlepas itu tak akan berulang lagi. Mungkin yang kita terlepas, tajuk yang kita terlepas itu tidak akan dapat diulang lagi. Maka bersungguh-sungguhlah mengikuti pengajian ilmu, sama ada pengajian kitab kita ini atau kitab-kitab yang lain, program-program yang lain, mengikutinya dengan istiqamah, dengan bersungguh, kerana kita menghargai dan menggunakan sepenuhnya waktu yang ada, dan kita mengambil peluang untuk mendapatkan ilmu yang disampaikan pada waktu tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan, kita berada dalam bab kelebihan wudu, dan kita akan sambung lagi dengan beberapa hadis. Cuma yang saya ingin tekankan ialah seperti saya sebutkan sebelum ini, bahawa kita berwudu atau solat atau berzikir atau baca Quran dan sebagainya, kita melakukannya dengan luaran dan zahir pergerakan tubuh ataupun ucapan di lidah ataupun pergerakan di tubuh. Kita mesti selitkan juga ataupun kita mesti jaga juga ialah niat kita, kesedaran hati kita, pemikiran kita mesti fokus pada apa yang kita lakukan. Inilah yang ulama sebut sebagai hati yang hadir ketika ibadat. Kita tidak mahu menjadi orang yang hanya melakukannya sekadar rutin luaran. Dan disebabkan banyak kali dilakukan, maka dia melakukannya sekadar untuk menyelesaikan tugas. Macam orang yang solat, jangan solat semata-mata untuk menyelesaikan kewajipan, tapi solatlah dengan sepenuh hati, solat dengan sepenuh kesedaran, fokus pemikiran. Begitu juga wudu, lakukan dengan sepenuh kesedaran dan pemikiran yang terfokus kepada makna setiap pergerakan wuduk tersebut. Baik, di antara hadis yang kita nak sebutkan kali ini ialah hadis di mana Sayyidina Uthman bin Affan yang berwuduk, kemudian dilihat oleh para muridnya, kemudian mereka melihat dan mereka mendengar Uthman berkata, aku pernah melihat Nabi berwuduk sebegini. Lalu Nabi berkata selepas wuduknya itu, maknanya Uthman bin Affan berwuduk, kemudian dilihat oleh murid-muridnya ataupun orang Islam di zaman beliau menjadi khalifah,
Kemudian Uthman berkata, aku pernah melihat Nabi berwuduk sebegini. Mana sekarang ni wuduk ini diwarisi oleh para sahabat yang melihat Nabi berwuduk di depan mereka, dan Nabi mengajarkan mereka wuduk ini dengan lisan dan dengan amalan, dengan contoh ikutan. Mereka mencontohinya. Jadi penting untuk kita dalam pendidikan mengajar anak-anak kita atau mengajar anak-anak kecil, menunjukkan contoh wuduk itu kepada mereka supaya wuduk itu betul. Tidak lagi sekadar membiarkan mereka untuk berwuduk sendiri-sendiri, tapi memerhatikan dan menyuruh mereka melihat kepada guru, kepada kita, supaya mereka dapat wuduk dengan betul sejak kecil hinggalah dewasa. Ketika Uthman berwuduk dan ketika orang lain melihatnya, kemudian selepas wuduk itu Uthman menyatakan bahawa man tawadda'a nahwu wudu'i hadha wa man tawadda'a hakadha, man tawadda'a hakadha, siapa yang berwuduk sebegini, Nabi sebut, selepas wuduk itu Nabi sebut, sesiapa yang berwuduk sebegini, maksudnya wuduk dengan susunannya, dengan kesempurnaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosanya yang telah dilakukan sebelum ini. Wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjidi nafilah, dan solatnya dan perjalanannya ke masjid dianggap sebagai ibadah tambahan, pahala tambahan. Makna sekarang ni, setiap pergerakan kita ke arah ibadah adalah ibadat. Ini rahmat Allah kepada kita. Setiap usaha kita menyempurnakan sesuatu ibadat juga dianggap sebagai pahala yang diberikan kepada kita. Ini satu rahmat yang besar. Jangan hanya melihat solat itu sebagai punca pahala kita. Ia memang punca pahala kita, tetapi sebelum solat, segala persediaan usaha, pergerakan, wuduknya, berjalannya, kemudian membersihkan tempatnya dan memastikan urusan untuk solat itu dipermudahkan, mencari tempat solat, semuanya ini dianggap pahala dan menambahkan lagi keberkatan dalam hidup kita. Jadi kita menyadari perkara ini, kita perlu sedar setiap perkara yang kita buat ini tidak sia-sia. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat rahmatnya, dengan sifat kemurahan, pemurahnya, dengan sifat kasihnya kepada hambanya, memberikan kepada hambanya pelbagai cara untuk mendapatkan pahala. Pelbagai cara untuk mendapatkan pahala. Baik. Kemudian kita juga ada hadis Abu Hurairah yang menunjukkan dengan jelas, apabila seorang mukmin itu berwuduk, maka bila dia membasuh mukanya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'. Maka bila seorang itu berwuduk, ketika dia membasuh mukanya, ketika itu Nabi mengatakan bahawa keluarlah dosa-dosa yang dilihat oleh matanya, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota di wajahnya. Jadi ini satu benda yang amat-amat besar bagi kita, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita ketika kita berwuduk, dan kita tidak pun sedar dan melihat benda itu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya kepada kita. Maka kata Nabi, keluar dengan setiap titisan air itu, keluarlah dosa-dosa yang dilihat oleh mata. Kemudian Nabi menyebut lagi, bila dia membasuh kedua tangannya, keluarlah daripada kedua tangannya itu kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangannya. Dan anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita ini banyak fungsinya, banyak kemampuannya, banyak ramai orang boleh menggunakannya untuk kebaikan dan juga untuk keburukan. Maka seorang Muslim itu, bila dia menyadari bahawa kesalahannya banyak, maka Allah SWT memberikan keampunan kepadanya melalui wuduknya yang dibasuh, membasuh tangannya, dan keluarlah dosa-dosa itu yang kita tak nampak pun, tetapi ia berlaku dan kita bersyukur kepada Allah kerana wuduk ini begitu besar maknanya, begitu besar kesannya kepada seorang Muslim.
Kemudian disambung lagi, fa idza ghassala rijlaihi, bila dia basuh kakinya, kedua kakinya. Begitu juga benda yang sama berlaku, kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahum al ma' aw ma akhir qatlil ma'. Keluar dosa-dosa yang menjadi antara puncanya adalah kaki yang bergerak ke sana sini, berjalan ke sana sini, maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan anggota itu, membersihkan diri kita daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki kita. Perjalanan kita ke sana sini, kita buat ibadat pun gunakan pergerakan dan kaki, kita buat kesalahan pun menggunakan pergerakan, dan kaki merupakan anggota yang penting. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampunkan kita dengan wuduk yang kita ambil. Hanya beberapa minit, tapi inilah kesannya setiap kali kita berwuduk. Kemudian disebutkan oleh Nabi sehingga hujungnya, hatta yakhruja naqiyan minaz zunub, sehingga dia keluar daripada wuduk itu, sehingga dia selesai wuduk itu, dia keluar daripada wuduk itu dalam keadaan bersih daripada dosa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah yang sebegini besar. Maka hendaklah kita sedar dan kita banyakkan beribadat, banyakkan berwuduk, dan banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Juga kita dapati hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan kelebihan wuduk. Di antaranya ialah hadis yang menyebutkan bahawa di antara perkara yang mengampunkan dosa dan menaikkan darjat. Terdapat banyak perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebab untuk kita diampunkan, dan dapat banyak amalan yang Allah jadikan ia sebab untuk mengangkat darjat kita. Ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi manusia, orang nak mengangkat kedudukannya dengan pelbagai cara, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah dengan keadaan Allah redha dan Allah kasih, dan kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menaikkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya ialah kata Nabi, isbaghul wudu'i 'ala al-makarih. Isbaghul wudu' 'ala al-makarih, iaitu menyempurnakan wudu' walaupun pada ketika-ketika yang susah untuk kita lakukan. Menyempurnakan wudu' pada waktu biasa, pada keadaan biasa, mudah, mungkin mudah. Tetapi bila keadaan sakit contohnya, susah sikit. Nak wuduk tu susah. Bila keadaan contohnya musim sejuk, di tempat-tempat yang ada musim sejuk, mungkin susah untuk menyempurnakan wuduk kerana cabaran, kesejukan, mungkin kesakitan. Ini maksudnya bahawa mukmin disuruh menyempurnakan wuduknya walau apa jua keadaan. Bila dia melakukan perkara ini, Allah mengampunkan dosanya dan menaikkan darjatnya. Kerana apa? Kerana dia berusaha untuk menyempurnakan wuduk walau apa jua keadaan, dan dia berusaha untuk solat walau dalam apa jua keadaan. Maka ini bukti kesungguhannya, maka Allah membalasnya dengan keampunan. Yang kedua, kasratul khuta ila masajid, banyak berjalan menuju ke masjid, banyak langkahnya ke masjid. Ini antara penyebab, antara perkara-perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebab untuk kita diampunkan dan diangkat darjat. Ini kepentingan kita menyedari bahawa menuju ke masjid bukanlah satu perkara yang kecil, ia perkara yang amat besar dan agung. Menuju ke masjid merupakan penyebab Allah SWT mengangkat darjat kita. Dan di waktu ini, di waktu zaman sekarang ini, begitu banyak masjid dan surau yang ada di sana sini. Maka kalaulah kita ada kesempatan dan tiada kesibukan, malah kalau kita pandai menguruskan masa, kita akan mampu untuk melangkah menuju ke masjid. Melangkah menuju ke masjid, setiap langkah itu akan mengampunkan dosa, dan setiap langkah itu akan menaikkan darjat. Maknanya kita melangkah ke sana, ke tempat yang mulia ini, ke masjid ini, melangkah pergi dan balik, Allah SWT berikan pelbagai ganjaran. Kalaulah kita sedar ketika kita berjalan itu, ketika kita bergerak itu kita sedar. Kalaulah kita menyadarinya, kita akan merasakan bahawa betapa beruntungnya mereka yang berjalan menuju ke masjid, yang melangkah ke sana, yang pergi berulang alik ke sana. Sebab dalam hadis yang lain Nabi sebut bahawa basyiril masya'ina ilal masajidi fi dhulam, berilah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid pada waktu yang gelap.
bin nur tammi yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Tidak kira siang atau malam dia ke masjid, maka Allah balas di akhirat nanti, dia akan diberikan cahaya yang sempurna, kerana walaupun gelap, walaupun sukar, dia tetap melangkah menuju ke masjid. Wa intidhar as-salati ba'da as-salah, dan menunggu solat yang seterusnya. Makna seorang mukmin itu bila dia dalam hatinya sentiasa berfikir tentang solat, dia menunggu solat, dia menunggu sama ada menunggu di masjid atau menunggu waktunya, semuanya ini Allah SWT berikan ganjaran dan pengampunan dosa. Maknanya kesedaran dalam hati, dan dilahirkan dengan amalan di luaran kita, semuanya ini menambahkan ganjaran, meninggikan kedudukan, dan mengampunkan dosa dan kesalahan. Allah SWT memberikan seluas-luasnya peluang untuk kita membersihkan diri kita dan jiwa kita daripada dosa. Baik. Kemudian hadis seterusnya ialah hadis yang masyhur dalam kitab hadis 40 pun ada, iaitu at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. At-tuhur ini diterjemahkan dengan berwudu, bersuci, berwudu. Syatru separuh daripada al-iman, separuh daripada salat. Itu terjemahan dia. Jadi sebahagian orang menterjemahkan at-tuhuru syatrul iman dengan maksud umum, iaitu bersuci itu separuh daripada iman. Bila kita lihat huraian ulama tentang hadis ini, adalah hadis 40, kita boleh lihat hadis ini bagaimana Nabi SAW menyatakan at-tuhur, maka ulama menguraikan maksudnya ialah berwudu. Syatrul iman, separuh daripada iman, maksudnya ialah salat. Itu maksud yang diterjemahkan oleh sebahagian ulama untuk menunjukkan bahawa wudu ini separuh daripada salat. Bermakna ia bukan satu amalan yang tidak ada kaitan dengan salat. Ia memberikan kesan dalam salat seperti kita sebutkan sebelum ini. Ia separuh daripada kesempurnaan salat. Maka kita lengkapkan solat kita dengan bermula dengan wudu yang sempurna. Sebab itu ketika berwudu, jangan berwudu dengan begitu pantas sangat, cepat sangat, sampai tak sempurna. Dan satu hal juga ialah, kita juga perlu sebutkan bahawa janganlah berwudu terlalu lama sehingga dibimbangi kita ni terkena was-was atau pembaziran. Sederhana. Lama ni maksudnya lama juga berwuduk ni, tapi jangan lama sangat, jangan sampai hilang tujuan asal, iaitu untuk mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, mendapat keampunan, sehingga kita lupa, kita sibuk dengan was-was, takut tak kena, takut tak kena, risau. Sedangkan kita dah gunakan air yang mencukupi. Kita dah gunakan air yang mencukupi untuk membasuh muka kita paling tidak pun 3 kali. Itu dah mencukupi. Dan begitu juga dengan tangan dan sebagainya, mencukupi. Kalau kita mula memberikan ruang untuk keraguan, untuk was-was, maka dia akan jadi benda yang susah. Sebab itu kita perlu jaga, perlu berhati-hati, jangan terkena was-was dalam mana-mana ibadat sekalipun. Baik. Jadi itu hadisnya. Dan kemudian hadis yang terakhir dalam tajuk ini ialah hadis tentang doa selepas wudu. Kita tahu bahawa doa ini dan zikir dan sebagainya kita belajar selama ini dalam setiap pergerakan dan semua, bukanlah satu perkara yang wajib, tetapi ia merupakan perkara yang melengkapkan dan penting. Kita jangan semata-mata mengatakan tak apa ni, doa dan zikir ini bukanlah benda wajib, tak buat tak apa. Ini sebenarnya benda yang salah, pemikiran yang salah. Kita berdoa dan berzikir pada setiap keadaan yang dianjurkan itu, seperti doa bangun tidur, doa nak tidur, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk tandas, doa naik kenderaan. Ini semua adalah zikir dan doa yang akan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita lebih diberkati, menjadikan kita lebih baik daripada orang yang tidak membacanya. Maka kenapa kita tinggalkan? Kita dah hafal daripada kecil contohnya. Kenapa kita tak baca sampai kita dewasa? Kita teruskan doa-doa ini. Di antaranya ialah seperti hadis ini, iaitu selepas wuduk itu
Nabi sebutkan bahawa di antara doanya itu ialah selepas kita berwuduk, kalau wuduk itu disebutkan dengan sempurna, semua maksudnya itu kita dah faham siapa yang berwuduk dengan sempurna. Kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Nah, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Tiadalah seseorang itu yang berwuduk dengan dan menyempurnakan wuduk, sempurna mesti ada. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tidak Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah dan hamba-hambanya dan pesuruhnya. Itu saja kita ucapkan. Kita ucapkan yang tu dalam hadis ini, maksud setakat itu. Walaupun setakat itu, maka Nabi sebutkan dibukakan pintu syurga, dan kita di akhirat nanti orang yang sebegini, yang menjaga wuduknya, yang menjaga doanya, akan boleh memilih pintu mana yang dia nak masuk dalam syurga. Satu ganjaran yang besar, yang hebat, ganjaran syurga. Baik, terdapat juga hadis lain yang menyebutkan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin dan sebagainya. Itu juga adalah doa selepas wuduk. Jadi doa-doa ini kita baca untuk mendapatkan maknanya, untuk mendapatkan keberkatannya, untuk mendapatkan kekuatan iman, dan untuk diampunkan dosa, dan untuk mendapat ganjaran yang tinggi di akhirat. Jangan sekali-kali kita anggap sebab doa ini sunat, tak wajib. Yang wajib ialah rukun sahaja, wuduk dan tak doa. Kenapa dia tak berdoa? Kalau lupa tak apa, tuan-tuan. Orang yang berwuduk ini, dia wuduk dia dapat pahala. Bila dia dah wuduk dapat pahala, kenapa dia tidak sempurnakan lagi, tambahkan lagi? Lepas dia berwuduk, dia mengucapkan doa. Saya tak kisah kalau tuan-tuan lupa, tapi yang kita hairannya, setengah orang yang ingat dan tak baca. Dan kadang-kadang Allah jadikan orang lain sebagai peringatan kepada kita. Kita wuduk ramai-ramai di masjid contohnya, kemudian ada orang baca doa, kita nampak dia baca doa, maka kita terlintas, teringat, tapi kita tak buat. Kita mungkin lupa, tapi bila melihat orang sebelah kita berdoa, sepatutnya kita juga berdoa seperti dia. Tapi kita tetap memilih untuk tak apalah, tak wajib. Jadi ini satu benda yang rugi. Wuduk kita sempurna, alhamdulillah, tetapi doa itu kenapa tidak kita ucapkan? Kenapa kita biarkan? Kadang-kadang kita tengok budak-budak kecil, anak-anak kecil yang berdoa selepas wuduk, tapi kita yang dah dewasa, yang sudah pasti lebih berpengalaman dan lebih pandai daripada kanak-kanak ini, kita pula tak baca. Kita melihat mereka membaca, dan kita membiarkan diri kita tidak mengucapkan doa itu. Itu benda yang rugi. Kita wuduk, kita nak, kalau boleh, kita lakukan yang terbaik daripada awal sehingga akhir. Begitu juga dengan solat, daripada awal hingga akhir kita fokus dan khusyuk dan jaga, dan tidak lagi solat seperti sebelum-sebelum ini. Tidak lagi solat seperti orang yang lalai. Tidak lagi solat hanya untuk selesai, tapi solat untuk mendapatkan ganjaran yang terbaik. Wuduk tadi dan solat itu, selepas itu wuduk itu, markahnya berbeza kepada orang yang melakukannya. Pahalanya berbeza. Maka kita cuba untuk dapatkan markah dan pahala yang tertinggi untuk setiap kali kita berwuduk. Dan cara yang diajar kepada kita oleh agama kita ialah menyedari dalam hati dan mengucapkan zikir di lidah, di samping melakukan dengan perbuatan. Semua ini digabungkan dalam wuduk, dalam solat, dalam zikir, dalam pergerakan dan sebagainya. Maka jadilah kita orang beriman yang lebih baik daripada sebelum ini. Bila kita masuk ke masjid, kita ada doanya. Bila kita pergi berwuduk, kita ada doanya. Bila kita pergi ke tempat solat, nak semayang dan sebagainya, kita ada zikirnya. Maka semuanya ini melengkapkan ibadah kita, mengindahkan keadaan kita di dunia, dan juga memberikan keindahan kepada kita dan perhiasan dan ganjaran di akhirat, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akhiri bab wuduk ini, dan akan datang insya-Allah kita akan mengikuti bab solat, dan kita akan mengikuti hadis-hadis yang berkaitan bab solat. Maka kesemuanya ini, kalau boleh kita katakan dengan ringkas, kita simpulkan ialah pengajian kita ini adalah untuk menambah baik diri kita, menambah baikkan pemahaman kita, idea kita, pemikiran kita, menambah baikkan amalan pergerakan tubuh kita, dan juga menambah baikkan hati kita, dan juga
mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengajian sebegini dan pengajian-pengajian yang lain, patutnya kita faham bahawa ia satu benda yang amat perlu di zaman ini untuk kita memperbaiki diri kita. Setiap orang yang bercakap tentang keduniaan akan bercakap soal penambahbaikan. Maka kita yang bercakap soal agama juga perlu penambahbaikan dengan apa? Dengan ilmu dan juga dengan kesedaran. Wallahu a'lam. Kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjaga wuduk kita, untuk mendapatkan salat yang lebih baik, dan kita berdoa semoga Allah ampunkan dosa kita dengan wuduk ini. Maka salat kita juga akan menambahkan lagi ganjaran kepada kita. Maka keluar dari salat itu kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Wallahu a'lam. Terima kasih kerana mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.